Okey, Assalamualaikum. Bersama saya kembali channel Cikgu Sazi. Hari ini kita masih di bawah bab 3 iaitu pengamiran. Tapi hari ini kita masuk subtopik yang terakhir iaitu isi padu janaan part yang pertama. Baiklah, kita terus kepada subtopik kita yang seterusnya. Apa yang kita akan belajar, objektif pembelajaran kita. Okey, yang pertama kita akan menentukan isi padu satu rantau dengan paksi X di mana rumusnya adalah sama je macam yang luas hari tu. Kalau kita nak ditentukan isi padu pada paksi X, maka persamaannya mestilah Y. Perkara rumus mesti Y. Bezanya di bawah isi padu kita letakkan pi di sini. Okey, kena letakkan pi. Jadi kalau isi padu di paksi X, nampak tak? Di paksi X kita ada pi dan Y kita akan jadi kuasa 2. Jadi untuk rumus ini kita boleh rumuskan isi padu sama dengan pi, boleh letakkan di luar, kamiran daripada A hingga B untuk Y kuasa 2 dx dekat X, dx dekat X. Okey, begitu. Okay, objektif pembelajaran kita yang kedua hari ini ialah kita akan menentukan isi padu satu rantau dengan paksi Y. Jadi dengan ini maksud dia dy, dy, begitu. Jadi kalau kita nak kira apa-apa di paksi Y dekat Y, mestilah kamiran. Kalau dekat Y, persamaan yang menjadi perkara rumus mestilah X. Tetapi dalam kes ini kita nak kira isi padu, jadi X itu mestilah kuasa 2 dan di luar kita boleh letakkan pi. Okay, saya tak nak awak hafal rumus ni sebab rumus ni dah bagi dekat depan masa exam nanti. Saya nak awak faham. Okay, macam tu caranya. Tapi mesti ada had, sebab tu isi padu ke luas ke dia duduk di bawah kamiran tentu. Had kita dalam kes ini contohnya daripada A hingga B. Alright, itu kita punya objektif pembelajaran. Okey, mari kita tengok satu-satu. Kes yang pertama, apabila isi padu janaan suatu rantau yang dikisarkan pada paksi X. Okay, kita tengok satu-satu dulu ya. Yang pertama, kes yang pertama, apabila di paksi X. Okey, baiklah. Pertama, kena tengok di mana. Macam biasa ya, step nombor 1, kita kena tentukan had. Had ini kena tentukan pada X atau pada Y. Sama macam kita punya luas. Okey, sekarang kita tengok kes kita ni, soalan kita ni, dia bagi koordinat pada X. Okey, nampak tak? Pada X. Bermaksud isi padu kita nak kira pada X. Begitu. Kalau isi padu sahaja, mesti letakkan pi di luar dan perkara rumus kita mestilah Y kuasa 2. Okay, kalau di X mesti Y kuasa 2. Jadi Y kuasa 2. Begitu. Okay, sekarang step nombor 2. Step nombor 2. Mesti tengok persamaan. Sekarang tengok persamaan. Kita nak dekat sini Y kuasa 2.
Jadi sekarang kat dalam persamaan yang diberi hanya Y. Jadi kita kena tukarkan Y menjadi Y kuasa 2. Ini yang asal kita ada Y sama dengan 2X kuasa 2 tambah 3. Tapi kita nak persamaan nak, sebab tu persamaan tu penting. Persamaan nak Y kuasa 2. Kalau sini Y kuasa 2, maka semua di belakang mesti dikuasa 2 kan. Okey, kuasa 2. Alright, bila dah jadi itu, kita kena buat pengembangan biasa. Jadi yang ini kita kembangkan Y kuasa 2. Kembangkan seperti biasa, kita dapat 4X kuasa 4, 12X kuasa 2 dan tambah 9. Okey. Ya, itu step yang kedua. Okey, step yang ketiga, kita kena cari idea. Okey, dalam kes ini kita nak kira isi padu kawasan yang berlorek, kawasan pink tu kat sini. Jadi tak ada nak tolak mana-mana kan? Okey, ini pula kita nak kira isi padu dekat X, Untuk siapa? Untuk Y, ini untuk Y dekat X. Dekat X begini. Jadi kawasan yang bertutup, di sini. Jadi itu yang dapat kawasan yang lorek ni. Tapi sekarang dia nak isi padu yang dikisarkan. Dikisar ni maksud dia kita nak pusing dia. Okay, kita nak pusing kawasan yang berlorek ni, kita nak pusing dia kisar pada paksi X 360 darjah. Maksud dia benda ni kita pusing dia 360 darjah. Dia akan jadi gitulah. Okey, gambaran dia. Ni pusing dia akan jadi bulatan macam tu. Okay, ini pun pusing dia akan jadi bulatan. Begitulah gambar rajahnya kalau kita pusingkan dia. Okey, jadi sekarang idea kita nak kira kawasan yang berlorek. Okey, tak ada nak tolak ataupun tak ada nak tambah apa-apa. Jadi kita hanya terus ke step yang keempat, kita apply kita punya rumus. Jadi rumus kita kata nak kira isi padu mestilah pi dx paksi x, jadi limitnya daripada 0 hingga 2. Nak y kuasa 2, okey dah ada, y kuasa 2 kita ialah 4x kuasa 4 tambah 12x kuasa 2 tambah 9. Nampak dalam ni ialah x, jadi di sini dx. Alright, jadi sekarang kita nak hilangkan tanda kamiran. Jadi kita dapatlah isi padu ialah pi. Okey, kita kamilkan macam biasa. 4x kuasa 5 per 5 tambah 12x kuasa 3 per 3 tambah 9x. Limitnya ialah 0 hingga 2. Okey, jadi sekarang kita masukkan limit. Hati-hati ya, pi ada kat depan. So, isi padunya ialah pi, biarkan pi. Okey, gunakan kurungan besar. Masukkan had atas dahulu, 4, 2 kuasa 5 per 5. Okey, saya kurungkan untuk had atas. Tambah 12, 2 kuasa 3 per 3. Tambah 9 darab 2. Okey, ini had atas. Saya akan tolakkan dengan had bawah. Okey, had bawah. Saya ada 4 darab sifar kuasa 5. Warna merah ni had bawah. Bahagi 5 tambah 12 darab sifar kuasa 3 per 3 tambah 9 darab sifar. Saya tutup
dan saya akan tutup kurungan besar. Begitu. Okey, seterusnya kita kira je pakai kalkulator. Okey, jadi kita akan dapat jawapan 3, isi padu kita ialah 378 per dengan 5, tapi jangan lupa ada pi di luar. Okey, itulah isi padunya. Itu kes yang pertama. Okay. Sekarang kita tengok kes yang kedua. Okay. Kes yang kedua dikisarkan, tengok ya, baca soalan, dikisarkan pada paksi Y. Jadi step nombor 1 kita nak tentukan had. Had ni memang dah cakap lah, soalan dah bagi tahu nak diputarkan. Nampak tak? Ni soalan dah bagi tahu pada paksi Y. Jadi kita nak putar pada Y, dy. Jadi dalam ini mestilah X kuasa 2 dan pi mesti duduk kat luar. Okey, itu yang pertama. Step yang kedua, kita kena buat persamaan. Okey, cuba tengok dalam soalan. Dalam had, step nombor 1, kita nak X kuasa 2. Okey, sekarang cuba tengok dalam soalan ataupun maklumat yang dia beri, dia bagi Y. Jadi kita tak nak Y, kita mesti X kuasa 2. Jadi kita ada Y, X. Saya bawa pindah X ke sini ya, ke sebelah Y. Jadi Y, X sama dengan 6. Okey, jadi sekarang kita nak X kuasa 2. Okey, jadi sekarang kita ada X ya, kita nak X. Jadi X sama dengan 6 per Y. Saya nak X kuasa 2, X kuasa 2. Semua sekali mesti kuasa 2 kan? Jadi X kuasa 2 ialah 36 per Y kuasa 2. Okey, boleh? Selesai dah langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, mesti cari idea. Okey, dalam kes ni tak ada 2 garis, hanya 1 garis, jadi tak ada masalah. Tak ada pun yang nak tolak ataupun apa-apa. Okey, jadi kalau nombor 3 tak ada apa-apa, kita terus ke step nombor 4. Kita nak apply kita punya rumus. Okey, baiklah. Sekarang cuba tengok. Dia kata diputarkan 360. Okey, sekarang rumus yang kita ada tu memang khas untuk 360. Jadi kita apply sahaja rumus. Isi padu sama dengan pi. Alright, pada Y bermaksud mesti had ada pada Y. Okey, dalam kes ni dia dah bagi had kita daripada 1 hingga 4. X kuasa 2 kita dah cari 36 per Y kuasa 2 dy pada Y. Okay, sekarang baru kita kira, masukkan nombor isi padu ialah pi. Okey, kita start kamikan 36 Y negatif 1. Tahu ya macam mana saya dapat negatif 1? Sebab ini sebenarnya ialah 36 Y negatif 2. Okey, sebenarnya. Jadi saya dapatlah 36 Y negatif 1 per negatif 1. Had kita ialah daripada 1 hingga 4. Okey, jadi sekarang kita masukkan had kita pi. Jangan lupa pi tu besar kat luar. So masukkan had atas dulu 36. Okey, Y kita yang pertama ialah 4 negatif 1 per dengan negatif 1. Ini had atas.
tolak had bawah 36 darab dengan 1 kuasa negatif 1 per negatif 1. Okey, had bawah atas tolak had bawah baru tutup kurungan. Jadi tekan pakai kalkulator, isi padu kita akan dapat 27 pi. Itu kes yang kedua. Boleh? Okey, seterusnya kita pindah kepada kes yang ketiga. Okey, kes yang ketiga ialah isi padu janaan bagi suatu rantau yang dikisarkan pada mana-mana paksi. Maksud dia bergantung kepada soalan. Bila dia sebut pada mana-mana paksi, saya kata kat sini mana-mana paksi, ini awak kena tengok soalan lah. Soalan suruh putar pada mana. Okey, kalau soalan kata pada paksi X, maka awak kena buat pada paksi X. Kalau kata pada paksi Y, maka kena buat pada paksi Y. Tapi kes yang ketiga kat sini, bila dia melibatkan dua persamaan. Okey, bila ada dua persamaan dia, baik-baik dalam ACMAT bila ada lebih daripada satu persamaan, kes 1, kes 2 ada satu persamaan. Jadi tak jadi masalah. Tapi kalau dia melibatkan dua persamaan, awak terus tahu dia mesti melibatkan persamaan serentak. Terus ingat dalam kepala lebih daripada satu persamaan mesti melibatkan persamaan serentak, wajib. Okey, jadi sekarang step nombor 1 macam biasa kita nak tentukan had. Had ni kita nak pada paksi mana. So, kalau luas hari tu, kita boleh buat pilihan sendiri. Isi padu tak boleh. Sebab tu saya kata kena refer soalan. Tengok soalan kata nak putar di mana. Okay, jadi sekarang dia kata dalam rajah di sebelah, lengkung bersilang dengan garis lurus, cari A, B. Okey, B dia kata isi padu janaan dalam sebutan pi apabila rantau berlorek itu dikisarkan sepenuhnya. Sepenuhnya ni ini maksud dia 360 darjah. Nampak tak soalan bagi pada paksi X. So had kita kat sini kita nak guna pada paksi X. Okay. Kalau pada paksi X, suka tak suka hari tu saya dah pesan kita kena cari koordinat pada paksi X. Nampak tak? Itulah pentingnya kita kena tahu. Kalau dua persamaan, kita mesti tahu dia melibatkan persamaan serentak. Untuk apa? Untuk mencari koordinat di mana dua garisan itu bersilang. Sekarang kita kena cari dululah koordinat ni. Alright, kita ada persamaan yang pertama ialah Y sama dengan X. Dan persamaan yang kedua ialah Y sama dengan 1/4 X kuasa 2. Alright, jadi sekarang ini ada Y, sini ada Y. So gantikan je lah mana-mana. Okay, sekarang saya nak gantikan 1 dalam persamaan yang kedua. Okay, jadi saya gantikan 1 dalam 2. Jadi saya akan dapat X sama dengan 1/4 X kuasa 2. Okay, kita nak cari titik persilangan kan? Jadi kat sini kita kena pindahkan. Alright, jadi ini akan dapat 4X sama dengan X kuasa 2. Okay, nampak je kuasa 2, awak terus tahu oh ini melibatkan kuadratik. Jadi bentukkan persamaan dalam bentuk kuadratik. Jadi dapatlah X kuasa 2 tolak 4X sama dengan sifar. Okay, gunakan kalkulator, awak akan dapat X sama dengan sifar
dan X sama dengan 4. Jadi kita tahulah X sama dengan sifar, nampak ni X sama dengan sifar. Jadi satu lagi kat sini ialah X sama dengan 4. Okey, selesai dah. Right, dah selesai ya. Kita dah tahu had, kita dah tahu kita punya koordinat. Okey, step yang kedua. Step yang kedua, saya kata mesti buat kita punya persamaan. Okey, kita tahu kita nak mencari isi padu pada D pada X. Jadi kalau pada X kat sini, persamaan kita mestilah Y kuasa 2. Wajib Y kuasa 2. Pi tu ada di luar. Okey, dalam soalan ini, Y kita hanyalah Y sama dengan X dan juga Y sama dengan 1/4 X kuasa 2. Jadi kita kena ubahlah dulu ni. Tak bolehlah Y, kan? Okey, jadi kita ubah dulu persamaan pertama sebab kita nak Y kuasa 2. Jadi Y kuasa 2 jadi kuasa 2. Jadi X pun akan jadi X kuasa 2. Okey, selesai persamaan yang pertama. Okey, persamaan yang kedua, kita ada Y sama dengan 1/4 X kuasa 2. Kita nak Y kuasa 2 sama dengan letak kuasa 2. Jadi semua ini pun akan jadi 1/4 X kuasa 2 untuk kuasa 2. Macam tu. Jadi kena selesaikan dulu yang ni. Kan? Jadi yang ini kita akan dapat Y sama dengan, nampak tak? Y sama dengan Y kuasa 2 sama dengan X, nampak ni? X kuasa 4, X kuasa 4 per 4 kuasa 2 ialah 16. Nampak? Itu persamaan. Okey, next yang ketiga. Step yang ketiga, mesti dapatkan idea. Baik-baik dekat sini. Untuk mendapatkan idea, jadi kita kena tengok kepada kawasan yang berlorek. Nampak tak? Kita nak kira isi padu yang warna pink ni sahaja. Itu sahaja. Tapi kita ada 2 garisan. Jadi macam mana nak cari isi padu warna pink ni? Jadi kita kena tukarkan dulu ataupun kena cari idea. Apa tolak apa. Mestilah yang besar kan? Okay, sekarang kita tengok. Kita ada garisan yang pertama ni, yang saya tanda sebagai kuning ni. Okay, kalau saya kira isi padu semua dia ni pada X ya, pada X. Kalau saya kira isi padu dia ni, saya dapat besar kan? Nampak tak? Saya dapat besar di situ. Okey, jadi sekarang saya akan kira dulu isi padu bila persamaannya ialah Y sama dengan X di situ. Okey, jadi kita akan kira dulu isi padu yang pertama ialah pi. Okey, daripada mana? Daripada sifar hingga 4. Untuk persamaan yang mana? Yang ini, hati-hati. Sebab nampak tak wujudkan kita di step nombor 2 tadi mesti Y kuasa 2. Jadi X kuasa 2 pada X. Okey, boleh? Okay, sekarang kita dapatkan isi padu yang pertama, pi duduk di luar. Hilangkan tanda kamiran, jadi kita start tambahkan indeks, jadi dapatlah X kuasa 3/3. Okey, jadi kita kirakan sekarang isi padu ialah pi. Alright, ini ialah 4 kuasa 3/3. Ini had atas, tolak had bawah, sifar kuasa 3/3. Selesai. Okay.
Jadi kita dapatlah, saya sambung kat sini ya. Saya dapatlah isi padu segitiga itu ialah 64/3 pi. Okey, hati-hati. 64/3 pi ni ialah luas semua ni, yang warna kuning ni. Tapi kita nak yang warna pink tu je kan? Jadi sekarang kita kena buangkan. Nampak tak? Ni kita nak warna pink ni je. Tapi kita ada garisan yang melengkung ni. Yang melengkung ni. Nampak? Kita tak nak ni. Semua yang warna hijau ni kita tak nak. Sebab kita nak yang warna pink tu je. Warna hijau ni kita tak nak. Tak nak bermaksud kita kena buang. Ni yang warna hijau kat bawah ni. Jadi kita kena buang. Tapi persamaan yang mana? Nampak ni? Sentuh mana? Sentuh siapa tu? Sentuh Y sama dengan 1/4 X kuasa 2. Okay, jadi sekarang kita akan kira isi padu yang kedua. Okey, pi duduk di luar daripada 0 hingga 4. Okey, tapi persamaan, nak ambil persamaan ni sebab kita nak Y kuasa 2, jadi kita kena ambil persamaan yang baru ni. X kuasa 4/16 pada X dx. Jadi sekarang kita kambingkan dulu. Isi padu yang kedua ialah pi X kuasa 4, X kuasa 5/5. Kat bawah ni jangan lupa ada 16. Limit kita ialah 0 hingga 4. Okey. Jadi kat sini 16 darab dengan 5 akan dapat 80. Isi padu yang kedua ialah pi. Gantikan X dengan 4 kuasa 5/80. Ini had atas tolak had bawah 0 kuasa 5/80. Okey. Jadi kita dapatlah isi padu yang kedua ialah 64/5. Okey, boleh. Jadi sekarang tadi kan saya kata kena tolak yang hijau ni kan. Yang ini ialah yang hijau semua sekali. Ni isi padu yang kedua ni ialah yang hijau. Jadi kita nak buang yang hijau ini. Jadi kita ambil yang pertama tadi. Isi padu kita yang pertama ialah 64/3 pi. Tolaklah dengan 64/5 pi. Okay, jadi kita dapatlah 128. Isi padu kat sini 128/15 pi. Okey, itu kes yang kedua. Minta maaf, kes yang ketiga. Cuma kes yang ketiga ni hati-hati dia mesti melibatkan dua persamaan. Okey, kita beralih kepada kes yang seterusnya, iaitu kes yang keempat. Kes yang keempat ni berbanding dengan kes 1, 2 dan 3. Kes yang keempat ni beza dia tak ada rajah. Rajah tidak diberi. So, kalau tak ada rajah, dia lompat sikit. Dia ada tambahan langkah. Jadi, awak kena tambah satu langkah, iaitu awak kena lakar. Sketch dulu agak-agak dekat mana. Okey, sekarang step nombor 1, bila tak ada rajah, awak sketch dahulu rajahnya. Okay, jadi sekarang dia kata hitung isi padu janaan dalam sebutan pi apabila rantau yang dibatasi oleh lengkung. Kita ada lengkung Y kuasa 2 sama dengan negatif 4X. Jadi nampak tak? Okay, sekarang kita agak-agak je lah. Y kuasa 2 tambah X sama dengan negatif 4X.
Okey. Y sama dengan kosong. Jadi kita tanda dulu yang kita tahu. Ini ialah, ini warna merah ni paksi X. Dia juga ialah Y sama dengan kosong. Dan Y sama dengan 2. Jadi kita tanda lagi satu. Sini katakanlah Y sama dengan 2. Buat yang tahu dulu. Sekarang Y kuasa 2, negatif 4X. Okey, kita tahulah kita mesti duduk di sini rajah kita. Jadi agak-agak rajah kita tu macam ni lah kot. Macam tu. Okey, dikisarkan melalui 360 pada paksi Y. Jadi mungkinlah kita punya rajah tu di sini. Kawasan yang berlorek tu. Boleh sketch sahaja agak-agak. Okey, next step nombor 2. Dah jadi step nombor 1 hari yang sebelum ni lah untuk case nombor 1 hingga 3. Jadi step nombor 2 kita akan tentukan had. Jadi dah cakap kita nak pada Y. Jadi barulah kita step yang ketiga. Kenapa kita tak payah kira koordinatnya? Ingat ya, sebab kita hanya ada satu persamaan. Kalau ada dua persamaan, barulah kita tukarkan ataupun buat persamaan serentak. Jadi terus dia lompat step yang ketiga, iaitu kita akan tulis persamaan. Sekarang tengok persamaan yang diberi. Kita nak pada Y, jadi dia mestilah nak pada Y. Persamaan kita mestilah X kuasa 2 dan di luar mesti ada pi. So sekarang kita tengok persamaan kita. Betul tak persamaan kita X kuasa 2? Okey, tengok persamaan asal kita ada Y kuasa 2 sama dengan negatif 4X. Kita kena ubah. Jadi sekarang kita ubah Y kuasa 2 per negatif 4 sama dengan X. Saya nak X kuasa 2, jadi sekarang saya kuasa 2 kan X. Bila X kuasa 2, semua ini kita kena kuasa 2 kan. Jadi persamaan baru, saya akan dapat Y kuasa 4. Y kuasa 4, 2 darab 2 per dengan negatif 4 kuasa 2, 16 bersamaan dengan X kuasa 2. Okey, jadi barulah kita pergi step yang keempat. Kita akan mencari idea. Ada apa-apa kat sini yang bersilang? So dalam kes ni tidak memerlukan apa-apa idea. Sebab tidak melibatkan dua garis yang bersilang. Jadi kalau step nombor 4 tak ada, kita terus kepada step nombor 5. Step nombor 5 kita aplikasikan rumus isi padu sama dengan pi daripada mana? Daripada sifar hingga 2 di mana dy dalam dia mesti apa? X kuasa 2. X kuasa 2 kita apa? Y kuasa 4 per 16. Boleh? Sekarang kita nak hilangkan simbol kamiran. Kita tambahkan indeks. Di sini akan jadi Y kuasa 5 per 5 darab dengan 16 dia punya limit 0 hingga 2. Okey, kita akan masukkan isi padu ialah 2 kuasa 5 per 80. Ini had atas tolak dengan had bawah sifar kuasa 5 per 80. So habis. Jadi kita dapatlah isi padu di sini ialah 32 per 80. Tapi kita boleh cantikkan. Dia akan jadi 2 per 5. Jangan lupa pi.
Okey, boleh? Alright, itu saja tajuk untuk hari ini. Okay, sebagai latihan, saya nak awak tengok latihan kendiri 3.7 muka surat 109 dari soalan 1 hingga soalan 4. Okey, dan kita dah tamat dah kita punya tajuk pengakhiran. Okey, dan saya juga nak tambah sedikit soalan latihan dekat sini. Okey, latihan formatif muka surat 110, latihan formatif 3.3. Okey, saya nak awak selesaikan soalan nombor 4, 5 dan 8. Nombor 4, nombor 5 dan nombor 8. Okey, dan seterusnya kita akan cuba buat satu soalan. Okey, satu soalan sahaja. Latihan formatif. Okey. 3.4 muka surat 113. Okey, kita cuba jawab soalan nombor 3. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.